Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ni kita bersama dengan kitab syarah bagi Riyadhus Salihin. Kita pada muka surat pada bab 57. Malam ni bab yang ke-57, iaitu last kita baca pada 21 bulan 3 lah, 2022. Sekarang dah bulan 5, cuti Ramadan sebulan. Jadi malam ini babu al-qana'ati wal-afafi wal-iqtisadi fil ma'ishati wal-infaqi wa dhammi su'ali min ghairi daruratin. Bab menjelaskan tentang sifat al-qana'ah. Apa dia al-qana'ah? Iaitu reda. Al-qana'ah ni maksudnya kita reda dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ar-rida bima qasam Allah. Reda dengan apa yang Allah Ta'ala bahagikan untuk kita daripada pembahagian kehidupan dalam dunia ni kan, daripada kesenangan, keseronokan, kelapangan, kesihatan yang baik, ya kan, keluarga yang bahagia. Jadi begitu maknanya kita terima. Maksud dia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebab kita ni manusia ni berbeza-beza tingkatan dan kedudukan, okay? Jadi ada orang yang dia tu kita kata orang senang, ada orang kaya, ada orang susah, ada orang fakir, ada orang miskin dan sebagainya, okay? Jadi ini kehidupan disebut dalam apa nama Ibnu Katsir dalam apa nama Qasas al-Anbiya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebut riwayat yang menyebut bahawa Adam alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Taala, kenapa di antara hamba-hambamu, anak-anak cucu aku ni, maknanya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang comel, ada yang tak comel dan sebagainya, ada yang putih, ada yang hitam, kan, itulah lebih kurang. Jadi Allah Ta'ala kata, aku mahu bahawa aku ini disyukuri. Aku mahu bahawa aku disyukuri. Maknanya aratu an ushkar, supaya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan apa saja kurniaan Allah kepada kita. Sebab itu daripada sudut keduniaan, kita jangan melihat orang yang di atas kita, jangan melihat orang yang mempunyai kelebihan keduniaan daripada kita. Bahkan kita kena lihat orang yang di bawah kita. Kita dah boleh bawa kereta, jangan tengok orang yang boleh bawa kereta yang kita kata lebih mewah daripada kereta kita. Tengok orang yang boleh bawa kereta yang lebih kita kata rendah, kita kata lebih kecil daripada kita. Ataupun orang yang naik kereta lihat kepada orang naik motosikal, orang naik motosikal lihat kepada orang naik basikal, kan? Kita kata kalau yang naik basikal, kalau kita kata rakyat Malaysia ni, kita kata hampir tiada lah orang yang menjadikan basikal itu sebagai keperluan dia untuk bergerak dalam mencari rezeki, kecuali orang yang gunakan basikal untuk mengeluarkan peluh dan beriadah, tu lain lah. Sebab basikal dia tu harga belah-belah ribu, kan? Dia punya rim dia mungkin 5,000, rim basikal dia mungkin, kita tengok jantan apa-apa, rim basikal kita mungkin RM18 je. Tapi kalau sebagian orang kita lihat macam pendatang asing, contohnya kawan-kawan kita daripada Bangladesh kan, naik basikal, dia kena nak keperluan, nak cari rezeki dan sebagainya. Tengok je begitulah keadaan ni. Jadi al-qana'ah, al-qana'ah ni kita redha dengan apa yang Allah beri kepada kita. Jadi kalau ada sifat qana'ah dalam diri kita tadi, maknanya kita tak stres. Sebagai orang dia stres nak cari rezeki kan, sebab tu dia paksa isteri dia, paksa anak-anak dia semua kumpul duit banyak-banyak.
Kan kita nak buat, kita nak bina mahligai, kita nak bina istana, nak bina rumah besar-besar, nak duduk dalam tu, kan? Tak sempat nak duduk dalam tu, kita dah masuk dalam tanah dah. 7 kali 4 ke 7 kali berapa ke? Okay? Ataupun 6 kali 3 ke 7 kali 3, macam tu lah. Okay? Baik, kemudian bab ni menjelaskan juga tentang al-afaf. Apa dia? Al-afaf ia maknanya berlaku selepas ada sifat al-qanaah. Apa dia al-afaf? Al-afaf dia kata adamul istishraf lima fi aidin nas. Maknanya kita tidak menilik-nilik ataupun menginginkan apa yang ada di tangan manusia, kan? Sehingga kita ni rasa tamak, rasa berusaha. Tengok dia macam tu, kita pun usaha nak macam tu juga. Contohnya dia dah renovate rumah dia, buat rumah dia lebih cantik lagi daripada rumah dia yang sebelum ni. Kita pun berusaha juga, padahal kita tak ada keperluan pun. Kita tak ada keperluan. Kita sebab tengok jiran kita dah ubah, nak renovate rumah dia dengan lebih besar, cantik dan sebagainya. Kita pun macam tu juga. Yang ni tak ada al-afaf. Adamul istishraf lima fi aidin nas wa adami syakwa al-hal. Maknanya orang yang tidak ada afaf ni, dia sentiasa mengadu hal keadaan diri dia. Susah. Jumpa kawan-kawan dia cerita pasal susah dia. Jumpa kawan cerita pasal susah. Tak pernah kita dengar dia ni daripada mulut dia melainkan perkataan susah. Ini orang tak ada afaf. Jadi al-afaf mana dia sembunyikan kesusahan dia tadi, ataupun keinginan ataupun hajat dia. Dia dapat timbang-timbang tadi, maknanya hajat dia yang perlu ataupun yang tak perlu tadi. Yang tak perlu dia ketepikan. Dia tak pernah cerita susah dia kepada orang. Ya? Melainkan dia hanya ceritakan kesusahan dia dan kehajat dia, kehendak dia kepada Al-Kabir Al-Muta'al, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi, yang maha mengurnia. Begitu. Kemudian seterusnya bab ini juga menjelaskan tentang al-iqtisad. Al-iqtisad ni maksud dia orang yang kedekut pun tidak dan tidak teramat pemurah, maksudnya dia bagi apa yang ada pada dia, sehingga dia tadi akhirnya tak ada apa, tinggal selai sepinggang. Ini orang yang tak iqtisad. Okay? Iqtisad maksudnya dia tidak kedekut dan tidak terlalu pemurah, kan? Sehingga dia berikan apa, sehingga perkara yang dia perlukan pun dia beri juga, dikeluarkan juga, kan? Jadi maknanya sedangkan para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka perlu nafkahkan. Jadi Allah Taala turunkan ayat sebagai panduan bagaimana nak memberi nafkah, infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang kami perlu nafkahkan, bagikan, sedekahkan. Qulil afwa. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-afwa yakni ma zada an hajatikum, berikan apa yang lebih daripada hajat kamu. Maksudnya kita dah ada lebih keperluan, kan? Lebih keperluan, maka kita infakkan apa yang lebih daripada hajat kita tadi. Itu maksud dia. Ini al-iqtisad. Yakni la yabkhal al-'abdu ala nafsihi. Dia tidak bakhil. Kan? Kenapa? Kerana kalau dia nak bagi nafkah, dia bimbang dia akan susah, kan? Jadi dia tak berani nak bagi nafkah. Kan? Wala yabsut yadahu kullal bast. Begitu juga dia tidak terlalu memberi sehingga tak ada apa bagi dia. Ya, jadi barang siapa yang muqtasid tadi, maknanya dia orang yang beruntunglah. Fatuba lahu wa husnul ma'ab, itulah dia. Jadi cerita ni al-qanaah, al-afaf, al-iqtisad, ini dalam kehidupan fil ma'isyah, dalam kehidupan kita, kehidupan seharian. Kemudian bab ini juga yang akan kita baca ni, bab 57 ni, iaitu berkenaan dengan al-infaq, galakkan untuk kita memberi nafkah sedikit ataupun banyak, mengikut mengikut kemampuan. Wa dhammis su'al min ghairi daruratin, dan celaan meminta-minta tanpa keperluan. Kan kita tengok tak mana yang nak bagi bantuan, kita pun isi borang. Walaupun kita tak perlu, tak ada keperluan.
Tengok ya macam ni ada NGO nak bagi bantuan kan. Semua NGO kita bagi borang. Kita ambil borang, isi borang, bagi. Kan tiba-tiba dapat 10 NGO bagi bantuan kat kita. Ini maknanya apa nama kita panggil permintaan atau meminta yang dicela tanpa keperluan. Sebab tu kita tengok ada sebagian orang kan dia orang yang bagus. Dia diberi zakat berterusan oleh Baitul Mal umpamanya. Sampai pada satu masa dia tak tahajat pada zakat, maka dia buat surat. Dia beritahu ke Baitul Mal, saya dah tak perlu kepada zakat. Tak perlu dah kepada bantuan. Saya dah cukup makan. Alhamdulillah, saya dah ada kerja, makan saya dah cukup, saya tak perlu bantuan Baitul Mal, cari orang lain. Jadi begitu. Itu yang sepatutnya. Jadi bukan kita ni nak mengumpul nak jadi kaya. Kan? Sebab apa kaya, istilah kaya kita ni, kaya yang tak ada manfaat. Dia istilah kaya yang bermanfaat, kaya yang mana akan mengkayakan kita di akhirat. Itu maksud dia. Kalau kaya dunia, kan, kita hanya kira hitung duit dalam akaun kita sekian-sekian juta, sekian-sekian kan, bilion dan sebagainya. Jadi tiba-tiba kita mati. Tadi saya terbaca apa nama Presiden UAE kan, yang berapa bilion, 150 bilion bukan million, bilion harta dia, tiba-tiba kan ditimbus dalam tanah, diletak hanya batu tak bernama pun, ditanda kubur dia dengan batu yang tak bernama dan batu yang tidak berukir kan, letak di kubur dia. Tinggal segala kekayaan, segala apa tadi kan. Jadi gitu. Jadi macam mana kalau kita kan, mungkin dia dah buat banyak kebajikan, mungkin wallahu ta'ala alam, dia kan dia dah bagi infak dan sebagainya, wallahu alam. Tapi bagaimana kita tadi? Adakah kekayaan kita, apa yang kita miliki di dunia akan mengkayakan kita di sana? Itu maknanya kita, sesuatu yang perlu kita kena fikirkanlah. Ya, gitu. Baik. Jadi itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing lah. Orang kaya tak sama dengan orang miskin. Orang kaya dia boleh lipat gandakan pahala dia, lebih berganda daripada orang miskin. Orang miskin pun kalau dia berusaha sebagaimana orang kaya berusaha, mungkin dia dapat mengatasi sebahagian orang-orang kaya yang lain, tetapi dia tak dapat mengatasi sebahagian orang-orang kaya lain juga. Kerana di sana ada orang kaya yang soleh, yang beriman, yang muhsinin. Itu tak dapat nak di challenge lah, tak dapat nak kejar pahala oleh orang-orang miskin. Jadi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah dia kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai kelebihan yang amat besar. Jadi sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dia datangkan ayat daripada surah Hud ayat yang ke-6, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah kata, ma min dabbah, tidak ada sesuatu yang melata fil ardi, di bumi. Dabbah ni maksudnya apa saja yang melata, kan? Dia yang berjalan di atas muka bumi ini dia panggil dabbah fil ardi. Illa 'ala Allahi rizquha, melainkan rezekinya itu atas Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala dah tetap dah rezeki setiap kita ni, manusia dan haiwan, jin sekali semua. Rezeki kita dah telah termaktub. Banyak mana hari ni kita nak makan, banyak mana hari ni kita guna dan sebagainya, telah termaktub di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ya, Allah dah sebut dalam Quran. Sebab tu kita nak usah hati lagi. Jadi kita lihat kawan-kawan kita kadang-kadang yang dia mengadu. Alah susah lah. Kita tengok elok ya ada kereta. Kita tengok elok je ada motosikal. Dia mari duk mengadu kat kita, susah lah pun naik motosikal juga. Itu cerita dia. Jadi hidup ni bila tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam itulah keadaan dia. Jadi akhbara ta'ala, di sini Syekh Salim hafizahullah ta'ala disebut tentang ayat ni,
huraian dia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annahu mutakaffilun bi arzaqil makhluqat. Allah Taala yang mengambil tanggungjawab, ya, dengan menyara, mutakaffil ini menyara dengan memberi rezeki kepada segala makhluk. Allah yang menyara kita. Yani misairid dawab, daripada segala yang melata di atas muka bumi, kecilnya dan besarnya. Jadi maknanya sama ada yang di laut ataupun yang di darat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana kesudahan kehidupan makhluk hamba dia itu. Dia kenapa? Kerana dia yang telah menetapkan. Gitu. Begitu juga Allah sebut dalam surah Al-Baqarah sini, kata An-Nawawi rahimahullah ayat 273 dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang fuqara al-muhajirin, golongan yang berhijrah daripada Mekah ke Al-Madinah ataupun daripada wilayah-wilayah lain ke Al-Madinah, yang mana tadi mereka berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka, kediaman mereka, rumah tangga mereka, kaum kerabat mereka, harta benda mereka, ya, pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketaatan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menetap tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, kan? Dan mereka tadi bila sampai ke Madinah sebagai orang baru di tempat tersebut, mereka tak tahu nak buat kerja apa, mencari rezeki macam mana tak tahu, baru sampai, kan? Jadi tidak ada perkara yang boleh mereka jadikan sebagai sebab untuk menyara kehidupan mereka. Dan mereka tak mampu juga untuk bermusafir keluar Madinah, pergi berniaga dan sebagainya, kerana tak ada punca rezeki, kan? Jadi begitu. Dalam keadaan kesusahan begitu, orang-orang jahil, terutamanya golongan al-munafiqin lah di Al-Madinah, menyangka bahawa para sahabat ni orang-orang kaya. Kenapa? Kerana mereka tak pernah keluar perkataan yang menunjuk bahawa mereka itu berhajat. Padahal hati mereka amat berhajat, mereka amat memerlukan, amat lapar, kan? Berhajat kepada tempat tinggal. Tapi mereka tidak menzahirkan dengan lisan mereka bahawa mereka berhajat, kan? Pada pakaian mereka, pada keadaan mereka, kan? Dan mereka tidak menunjukkan isyarat pun bahawa mereka berkehendak, padahal mereka teramat berhajat. Tetapi orang yang beriman, yang bijak, yang cerdik, apabila melihat kepada wajah mereka, akan dapat mengesan tentang kepayahan dan kesukaran hidup para sahabat muhajirin tadi. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah. Bagi golongan fakir. Dan fakir, bila sebut fakir, masuk padanya miskin juga, tapi fakir dia lebih teruk daripada miskin lah. Bila sebut fakir dia miskin, bila sebut miskin fakir. Tapi bila sebut dua-dua, fakir dan miskin, maka fakir lebih teruk daripada miskin lah. Itu beza dia. Okey. Jadi bagi golongan fuqara, ada orang-orang fakir. Apa makna fakir? Fakir ni orang yang amat berhajat, amat memerlukan. Itu fakir. Itu dia. Yang mereka itu tertahan di jalan Allah, fi sabilillah, kan? Depa tak boleh nak ikut sahabat-sahabat. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak pergi berperang, depa tak boleh nak ikut serta. Sebab apa? Sebab tak ada apa? Senjata pun tak ada, kenderaan pun tak ada, kasut pun tak ada. Kasut tak ada, selipar tak ada, sandal tak ada, jalan kaki ayam. Susah sahabat ni. Kita dah baca hadis yang sebelum-sebelum ni kan, sahabat yang ada hanya selai kain. Kain tu boleh tutup antara pusat dengan lutut dia. Cuba bayangkan, macam mana dia nak tidur kan? Jadi kain tu mana boleh tutup pusat dan lutut dan sebagainya, dia boleh tutup badan dia. Bawah tak ada. Tutup mana dia? Selimut macam tu. Dalam tak ada, pakai seluar tak ada. Tak ada seluar, kain selimut macam tu ya. Macam kain ihram kita tu, selai kan. Kita ihram dah 2 helai. Mahal pula tu nak beli kain ihram, tebal pula tu.
Kan? Terbaik kain ihram tu. Macam boleh buat kain tuala. Boleh gunting. Buat 5 helai kain tuala satu. Atau 3 helai kain tuala. Satu kain ihram tu kan. Tebal. Jadi begitu. Jadi para sahabat ni susah lah. Jadi ini Allah cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhum. La yastati'un. Mereka tidak mampu untuk keluar di muka bumi. Keluar mencari rezeki dan keluar ikut berjihad. Pergi perang dengan Rasulullah SAW. Sehingga dia pun minta Rasulullah nak ikut. Rasulullah kata, aku tak ada apa. Kan? Aku tak ada apa nak bawa kamu. Kenderaan tak ada, senjata pun tak ada nak pergi kamu. Jadi mana tak boleh buat apa lah. Gitu. Jadi orang-orang jahil menyangka mereka ini orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka tidak meminta-minta. Minat ta'affuf, karena mereka begitu menahan diri daripada mengadu hal. Mengadu hal kepada kawan-kawan. Kan? Susah. Kan? Sekarang ni musim PKP, kerja tak ada. Kan? Beras di rumah pun tak apa nak cukup. Susu anak pun makan susu cap junjung je. Sekarang tak ada susu cap junjung no? Tak ada lah kot. Ganti dengan susu FNN dah. Kan? Dulu kita kenal susu cap junjung kan. Terkenal turun-temurun. Jadi tak jadi turun-temurun jugalah ayat tu. Kan? Sebab kalau turun-temurun dia ada sampai hari ni. Cari-cari di kedai runcit tak ada susu cap junjung. Tak tahulah kot belah baling ada tu haji. Kan? Belah ni kita tak jumpa susu cap junjung yang dia kata dulu terkenal turun-temurun. Baik. Kemudian ta'rifuhum, jadi engkau kenal mereka. Orang-orang fuqara ni kenal mereka bisimahum dengan riak wajah mereka. Maka orang yang dalam kepayahan, kelaparan, keletihan, kita tengok muka dia kita kenal kan. Macam bulan puasa. Orang tak puasa pun kita nampak muka kering juga. Kan? Ada nega pasal malam, bukan semua lah. Ada juga duk hiruk ayak 2-3 cancar nak rasa manis. Tak, ada juga ayak tadi. Kan? Sangat. Saya tengok bila dekat tu Bandar Baru Sungai Buloh bulan puasa awal ni lah, sebelum raya. Saya duduk kat kedai kunci belah ni. Orang buat kunci tu kan. Lepas tu orang jual durian. Sambil kita tunggu orang buat kunci, tengok dia jalan tu. Rupanya kau ni sambil duduk jual durian, sambil duduk isap api. Makan api. Sebelum makan api neraka, makan api dunia tu. Kan? Relax. Tepi jalan sambil jual durian, isap rokok. Kita nampak daripada jauh. Oi, kita ni rabun dekat, jauh kita tak rabun. Kita nampak api di mulut dia tu, cuba yang nampak tu cerita dia. Jadi begitu. Baik. Jadi kita tengok muka kering. Muka kering. Tak nak kering. Muka letih, puasa. Tapi tak puasa. Ada juga kan? Jadi begitulah. Baik. Ini dia. Kau tengok muka dia, tengok kenal. Dia ni orang yang dalam keadaan kepayahan. Kan? Tapi Allah Ta'ala kata, mereka ni tak minta dekat orang walaupun dengan apa? Dengan isyarat. Dengan kiasan. Kiasan pun dah. Daripada nak minta terang-terang, kias pun tak ada. Tak minta, tak sebut apa langsung. Tak cerita apa langsung. Kan kita kalau ada orang susah apa semua jumpa kita kan, dia kias jugalah. Kan? Ni sekolah dekat, baju sekolah tak beli lagi, gini kan. Itu. Dia tak nak sebut apa. Hebatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah sebut juga tentang inilah yang berkaitan dengan tajuk kita ni. Walladzina idza anfaqu, ini cerita pasal orang kaya pula yang bagi nafkah ni, dan orang-orang yang apabila mereka memberi nafkah, lam yusrifu, mereka tidak membazir. Kan macam kita kan bulan Ramadan ni baguslah orang rajin infak. Oh, pakat nak infak. Jadi makanan ni berlambak-lambak. Kawan tu nak bagi, kawan ni bagi, hang nak makan berapa orang. Okay. Jadi membazir dalam berinfak. Allah sebut kata ni, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Bila mereka memberi nafkah, mereka tidak membazir. Jadi kita ni tak pandai. Kalau pandai timbang-timbang lah. Tengok okey lah. Tanya berapa orang dah bagi dah untuk buka puasa ni. Dah.
Jadi kalau saya bagi, kalau awak bagi, membazir lah. Kan? Harap kawan-kawan kita tapau balik. Tapau boleh makan kau. Balik tarawih bukan nak makan dah, nak tidur. Sahur ayak sejuk dengan kurma sebiji ya. Sila-sila ayak sejuk lah. Tu hak balik tadi boleh peti air dalam freezer. Kan? Bila nak tengok nanti lepas raya baru nak tengok dalam freezer. Datang apa benda ni, ketui-ketui ni datang apa? Ketui-ketui ni. Tengok. Kuih hak bulan lepas. Kan? Kalau boleh makan lah. Dia nak makan kau. Gitu membazir. Jadi lam yusriku, mereka tidak membazir. Kalau bagi nafkah tidak membazir. Walam yaqturu, dan depa ni tak kedekut. Kan? Kalau nak nafkah cendol tu kita tengok santan kan, cendol tak ada pun. Santan bukan santan tak mana, susu cayak lah. Kan? Semalam ni saya infak cendol untuk buka puasa. Kita pun syok tak kira malam ni buka puasa cendol. Kan? Cedok punya cedok, mana dia cendol? Ketui air dengan santan. Kan? Rasa manis. Hirup santan balik ke mulut perut. Walam yaqturu, dan depa tak kedekut. Wa kana baina dhalika qawama, dan ada mereka itu di antara kedekut dan di antara pemurah tadi pertengahan. Pemurah sangat pun tidak sampai membazir-bazir kan. Kedekut sangat pun tidak. Gitu. Pertengahan. Ni Allah puji. Kemudian itulah dia sebab baik khairul umur awsatuha, sebab baik perkara adalah yang pertengahannya lah. Kemudian dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan ayat 57 Allah Taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah kata, ini tujuan matlamat penciptaan jin dan manusia. Allah kata, aku tak cipta jin, aku tak cipta manusia melainkan supaya mereka beribadat padaku. Ibadah. Ibadat ni apa? Semua benda yang Tuhan suka. Kan? Perkataan, perbuatan, zahir dan batin. Itu ibadat. Apa benda Tuhan suka? Fikir apa Allah suka? Hak Tuhan suka ni kan macam-macam lah. Banyak sangat lah Tuhan suka ni. Perkataan, perbuatan, zahir dan batin. Senyum pun ibadat. Senyum. Ya. Tidur khailulah. Nak ambil tenaga saat lagi ni. Okay? Pahala. Lena pun dapat pahala. Tu dia lah. Bukan? Tidur dapat pahala. Lagi apa? Macam-macam tak kalau tak larat kita nak susun. Banyak sangat. Benda yang Tuhan suka, perkataan, perbuatan, zahir, batin. Itu ibadah. Mudah sangat. Jadi hidup kita penuh dengan ibadah lah kalau kita orang beriman. Kalau kita orang beriman. Orang kafir tak ada lah. Gitu contohnya. Jadi tu tujuan matlamat inti akan diciptakannya manusia. Allah kata lagi, bila aku cipta mereka, ma uridu minhum, aku tak mau daripada mereka min rizqin, aku tak mau mereka bagi kat aku rezeki. Aku tidak minta, aku tak berhajat kepada mereka rezeki. Allah suruh kita buat, Allah tak ambil manfaat. Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita sembahyang, Allah suruh kita bayar zakat, Allah suruh kita menginfakkan, bersedekah dan sebagainya, buat baik pada ibu bapa dan kawan-kawan saudara mara. Allah tak ambil manfaat apa-apa. Allah kata, wa ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun, dan aku tak mau mereka nak bagi makan kat aku. Tak berhajat Allah Taala kepada apa-apa pun. Sebab dia yang mempunyai, memberi segala kurniaan, dan dia yang menunaikan segala hajat. Allah. Bila kita ada apa-apa hajat, angkat tangan dan minta kat dia. Kalau orang tu tak ada hajat, maka orang tu sombong. Bukan orang, bukan makhluk. Kalau tak ada hajat, bukan makhluk.
Kan? Allah Ta'ala saja yang tak ada hajat. Okay, jadi mana ya? Bila kata makhluk ni, bila kata selain Allah Ta'ala, semua ada hajat. Itu dia. Kemudian, tu kita kata kan, nak makan pun hajat, nak buang pun hajat juga. Sebab tu dia panggil qada hajat. Cuma kita tak boleh sakit perut, tapi tak boleh nak berak, tak boleh nak kencing. Macam mana? Allah Ta'ala bekukan, makan makanan beku dalam perut. Seminggu tak masuk tandas. Jadi ke mana? 2 minggu. Ini tak normal. Kena pergi cari julap. Kena pergi cari apa benda, duk fikir, tanya, ubat apa ni yang boleh pergi lawas-lawas ni, aku dah seminggu dah ni, tapi tak pergi rumah kecil. Tak pergi tandas, nak bawa ni. Hajat. Kalau Allah Ta'ala beku makanan dalam perut kita ni macam mana? Duk makan, tak pergi tandas. Ni tak normal lah. Ini musibah. Jadi kita, Allah kata, aku tak mau rezeki daripada mereka. Ini tujuan penciptaan, itulah dia. Bahkan kita yang berhajat kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan kedudukan kita tadi, minta kepada Allah Ta'ala. Dia yang cipta kita, dia yang bagi kepada kita rezeki. Dan bila kita minta, dia kata dia bagi, dia tak tolak. Tapi hamba ni tak erti lagu mana. Dia duk ingat lagi tu, dia minta tak dapat pun. Dia tak tahu yang Tuhan bagi hak dia minta tu lebih daripada apa yang dia minta. Dia tak sedar. Aku minta lama dah tak dapat pun. Tak dapat. Sebab apa? Tuhan bagi hak hang minta tu lebih baik daripada apa yang hang minta tadi. Kita kadang-kadang kita minta sesuatu, tapi kita tak tahu benda tu ada manfaat ataupun ada mudarat kat kita. Kita tak tahu. Doa, ya Allah kan, aku nak ni. Dia tak tahu benda hak dia nak tu bagi mudarat kat dia. Dia tak tahu. Allah tak bagi dekat dia benda yang dia minta tadi kerana apa? Kerana rahmat kasih sayang Tuhan dekat dia. Rahmat Allah dekat dia, Allah tak bagi hak tu, tapi Allah bagi hak lain yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Ya Allah, aku nak jadi kaya, ya Allah. Ya, bagilah aku jadi kaya. Aku ni nak rumah besar, nak kereta besar. Kan, bini pun kalau boleh bagilah 4 kat aku. Kan? Kalau boleh. Jangan kata kalau boleh. Minta. Tiba-tiba sampai umur 70, duk bini tu lah. Minta daripada umur 24 lagi. Minta bini 4. Kan, sampai umur 70, duk bini. Sebenarnya tak dapat pun. Oh, dapat. Kan? Jadi bini yang satu tu lebih baik daripada bini yang 4 kalau ada. Kan? Tu cerita dah. Kalau bini 4 pun menikah lagi kan, tak tahu apa jadi begitu. Ni cerita, kita ceritalah. Kita syarah apa yang kita boleh syarah lah. Itulah. Tapi Allah Ta'ala tu maha mengetahui kan, pada diri kita apa yang kita minta, kita tahu dia pasti bagilah. Itu cerita dia. Kemudian habislah. Lepas tu maksud kita masuk pada hadis lah. Masuk pada pati tajuk lah. Kan? Tadi kita cerita kuah-kuah dia lah. Ini pati dah. Kan? Hadis nombor 522. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه. Hadis pendek, jawami'ul kalim sallallahu alaihi wasallam. Pendek Nabi cakap. Nabi cakap pendek. Nabi kata bukanlah kaya itu kaya harta, banyak harta. Bukanlah kaya itu banyak harta. Kasratil arad. Al-arad ni mata'ad dunia, kekayaan, tanah, rumah, keluarga besar, kenderaan, tak kisahlah apa benda, harta. Nabi kata hak tu tak kaya lagi. Orang yang ada kan, kita kata siapa yang paling kaya atas muka bumi ni ya? Apa kata Bill Gates, apa kata apa lagi tak tahulah. Rothschild apa benda. Kan tak tahulah. Kaya. Jadi tu tak kaya lagi. Laisal ghina, Nabi kata bukan kaya harta benda ni. Akan tetapi kaya yang sebenar-benar kaya adalah kaya diri. Okay?
Jadi bila kita kaya diri ni, kita tengok orang-orang kaya ni, kita tak rasa apa-apa. Biasa ya. Kita tak stres. Orang yang jadi stres ni, ish, aku punya target hujung tahun ni aku mesti dapat satu Ferrari. Ya. Target. Aku punya target maknanya 5 tahun akan datang 1 juta mau ada dalam akaun bank aku. Dia stres tak stres? Nak kejar dia punya target tadi supaya apa? Terhimpun duit 1 juta dalam akaun dia. Kan? Duit baru sampai 50,000 umpamanya dah kena kerat sebelah kaki dah. Tarik kau-kau pun tak boleh dah. Mama, tarik kau punya. Tarik manis ha. Kan? Saya pernah jumpa orang macam ni. Pergi minum tarik manis, saya kata hang kan ni bayar tak lama dialisis hang ni. Sungguh. Kan? Dua tiga bulan lepas tu dialisis. Pergi kedai teh manis. Ustaz, tak apa kau manis ni? Oh, saya tak apa, saya tak kerja manis. Tak apa. Manis. Tiap kali minta manis. Manis. Kan? Lali duduk mana? Lali dia pindah lah. Pindah ke alam baqar. Nampak macam mana? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya duk ingat dia kata dia. Tak apa kau manis-manis ni. Tak apa, kita tak nak macam manis. Oh, dia minta manis. Gitu. Kita sampai masa kan, kita pun masuk juga dalam tu. Tapi dia masuk dulu. Dia pindah dulu, kita tak pindah lagi. Tinggal rumah besar. Rumah besar tinggal. Tu dia. Bersemadi di situ lah. Tak lama kita pula, kita tak tahu bila lah kan. Cerita dia macam tu. Ni kaya. Kaya yang sebenar-benar kaya diri. Ini kaya yang terpuji. Kaya yang disuruh oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi SAW supaya kita minta jadi kaya ni. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Al-huda petunjuk, taufiq. At-tuqa ketakwaan. Al-afaf, al-afaf ni lah sifat afaf tadi lah. Kan? Sifat rasa cukup. Ya. Apa yang ada tadi? Al-ghina dan kaya. Kaya ni maksudnya umum lah, tapi yang paling utama adalah kaya diri. Kaya diri. Jadi maknanya orang kaya harta tak ada kaya diri ke? Ada. Orang kaya harta ada kaya diri. Di antara dia para sahabat radhiyallahu anhum, Uthman, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, siapa-siapa lagi lah. Sampai kepada tabi'in, tabi'in seterusnya sampai kepada zaman kita hari ni. Orang kaya, dia kaya harta dan dia juga kaya diri. Dia usaha sikit ya, tapi Tuhan bagi kat dia, masya-Allah. Kan? Dia usaha dia tak ada tahap mana pun. Tapi dia punya rezeki macam tu Tuhan bagi kat dia. Dia sebagai orang pula ni sampai tak tidur malam. Tidur 2 jam ya. Ada juga yang tidur atas jalan raya. Pasal apa? Kontraktor jalan. Tidur atas jalan. Jadi apa? Kucing jadi burung hantu apa? Jaga malam. Mata pun sampai bercelak lah. Pasal apa? Pasal nak kumpul fulus. Duit. Gitu. Ada saya tengok lah satu video, apa dia bantah video kan, kalau dia berdoa depan Kaabah, ya Allah, uridu fulus, atani fulus. Ya Allah, aku nak duit, bagi aku duit. Allah sebelah kata, ya akhi, Rasulullah ajak kita supaya minta syurga, minta keampunan. Apa minta fulus? Bukan tak boleh minta fulus. Alah ubali uridu fulus. Tak kisah, aku nak duit. Kalau dapat duit pun tak boleh buat. Ada duit tak boleh nak buat apa nak. Ada duit tak boleh nak guna. Dia buat apa? Duit banyak juta tapi koma. Ataupun duit banyak digunakan untuk dihabiskan di atas katil hospital. Dia membuat kajian kan orang Malaysia ni, duit KWSP banyak dihabiskan di atas katil hospital. Itu dia kan. Allah, inilah dia.
Jadi kenapa kaya diri itu terpuji? Kenapa? Kerana dia ni kaya dan tidak berhajat pada apa yang ada di tangan manusia. Kenapa? Kerana dia rasa cukup dengan apa yang Allah bagi dekat dia. Orang kata, anak aku nak bagi ni. Tak payah. Bagi orang lain lah. Bagi orang lain lah. Aku dah ada lah. Alhamdulillah. Kan? Gitu. Jadi sifat kaya diri tadi akan membawa orang yang ada sikap ataupun sifat itu kepada ketinggian sifat, ketinggian hidup dia dan kepada kemuliaan akhlak. Maka terhasillah bagi dia akan kebaikan, lebih banyak kebaikan daripada orang yang memiliki kekayaan harta benda tetapi tidak memiliki makarim al-akhlak ataupun kemuliaan akhlak tadi. Kenapa? Disebut di sini, hafizahullah taala, kekayaan kebendaan itu, kekayaan kebendaan, kebiasaannya akan mewarisi sifat asyuh. Asyuh sifat bukhul, sifat bakhil, kedekut. Bila banyak harta, kita tengok harta, kita berasa sayang nak keluar. Sayang pula, sampai zakat pun sayang nak keluar. Padahal zakat tu bukan hak dia, kotoran harta dia. Rasa sayang nak bawa keluar. Tengok harta dia kan, kena bawa keluar sikit, 25% daripada nilai 80 gram emas nilai itu kan. Dia kena keluar lah, dia kata kena bawa keluar zakat. Jadi rasa macam tak seronok nak keluar zakat tadi. Jadi dia akan mewarisi sifat asyuh, yani al-bukhlu wal halaq. Al-halaq ni sifat, al-halaq ni maknanya sifat rasa cemas bila harta kita semakin kurang. Cemas. Ya Allah, sikit duit tinggal 100,000 lah. Alah. Tinggal 100,000 alah. Ingat tinggal 10 ringgit. Ada orang yang macam tu. Masa bimbang siapa ni? Akaun tinggal 100,000 kata. Dia dah tak senang duduk lah. Baik. Jadi benda tu akan membawa kepada dia panggil safsafil akhlak. Akhlak yang kerendahan akhlak lah, maksud gitu. Kerendahan akhlak. Kemudian hadis yang seterusnya. Jadi pengajaran, di antara pengajaran pada hadis ini, ghinan nafsi, kaya diri akan melahirkan sifat qanaah. Sifat qanaah tadi redha dengan apa yang Allah berikan dan tidak tamak kepada lebih, tidak tamak kepada yang lebih tanpa hajat ataupun tanpa keperluan. Gitu. Kemudian hadis seterusnya, wa an Abdullah, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu, rawahu Muslimun. Hadis ini daripada Abdullah bin Amr, sahabat Nabi. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Ubay. Ramai nama Abdullah tadi kan. Tapi di antara yang terkenal Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ini yang di antara yang terkenal radhiyallahu anhum. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah berjaya, qad aflaha man aslama, telah berjayalah oleh orang yang telah masuk Islam. Aslam, telah menganut agama Islam ataupun telah masuk Islam ataupun telah menyerahkan dirinya. Aslama, apa makna Islam? You Muslim? Orang tanya awak Islam? Muslim? Muslim. Islam tu apa?
awak Islam, Muslim ni isim fa'il lah, Muslim. Islam ni kata terbitan daripada perkataan aslam. Jadi Islam ni apa dia Islam? Jadi orang tanya, kalau terkejut orang tanya kita definisi Islam, mana tahu Islam, Muslim, Islam lah. Tu dia kalang kabut juga lah. Al-istislam wal-inqiyad. Al-istislam itu penyerahan diri dan kepatuhan yang bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk di kalangan orang-orang Islam, itu orang-orang yang menyerah diri dan patuh taat kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Muslim. Jadi qad aflaha, sungguh telah berjayalah mereka yang telah Islam, dah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki dengan cukup. Kafaf maknanya cukup. Jadi macam mana pun dia rasa cukup, sikit pun cukup, banyak pun cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah Ta'ala campakkan rasa qana'ah, rasa kecukupan dalam hati dia. Banyak mana pun dia rasa cukup, tak pernah ada merungut-rungut, tak pernah rasa susah. Itu dia hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ni dah berlalu dah dulu, disebut huraian dia kan, dalam hadis yang ke-500 dulu, 513 dia cerita dah. Tapi jelaslah begitu hadis yang pendek ni, maknanya kita faham maksud dan makna dia kan. Jadi kelebihan jadi orang Islam gitu, dan kelebihan hidup kita ni rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Rezeki kita cukup makan. Berapa gaji sebulan? Alhamdulillah cukup makan. Kan cukup makan. Jadi kita fahamilah cukup makan maksudnya okey. Gitu. Dan Allah Ta'ala campaklah hati dia rasa redha dengan apa yang Allah berikan pada dia. Itu dia. Azan dah masuk waktu Din. Dah masuk dah. Itulah dia cerita dia kan. Jadi itulah dia, maknanya kita sampai di sini. Hadis yang ke-524. InsyaAllah nanti kita sambung lagi lah. Hadis ni agak panjang. InsyaAllah kita stop di sini lah. Ada soalan-soalan apa boleh kan? Tak ada, kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.